Assalamualaikum dan salam hormat. Video dua pelajar tingkatan 2 dibuli menjilat jalan dan menyalak seperti anjing baru-baru ini viral di laman sosial. Susulan daripada itu, 6 lelaki termasuk 4 juvana dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya. Akibat kecewa ditipu dua rakannya, seorang lelaki nekat menggantung diri di bilik sewanya di Jalan Raja Laut. Warga negara India itu ditemui mati tergantung di shilling dalam keadaan memegang sekeping nota. Siapa sangka di sebalik suasana sibuk dan meriah jual beli di Pasar Burung Kuala Lumpur, ada sisi gelap yang mencetuskan gelora antara perseteruan kumpulan kongsi gelap. Ingin tahu selanjutnya? Saksikan dalam kalender jenayah edisi 6 Februari 2016. 67 kaki judi di berkas polis bahagian perjudian, kongsi gelap dan maksiat di 7 Bukit Aman menerusi Ops Limau 2016 di Bagan Seberang Kuala Kurau, Kerian, Perak. Serbuan pada 3.30 petang dan berakhir 5 jam kemudian itu turut dirampas wang tunai lebih RM100,000 selain pelbagai peralatan judi dadu dan belangkas serta chip judi pelbagai nilai lebih RM200,000. Kesemua yang ditahan berusia lingkungan 26 hingga 77 tahun. Ketika serbuan dipercayai hampir 100 kaki judi berada di lokasi perjudian yang terletak di kawasan Tanah Lapang antara dua rumah di kawasan berkenaan yang sedang leka bermain judi belangkas, dadu dan kad. 14 individu diburu polis bagi membantu siasatan berhubung pelbagai kes tetak dan ugutan jenayah di Kuala Terengganu sejak 2013 lalu. 8 daripada kes berkenaan membabitkan tetak sehingga mendatangkan kecederaan kepada mangsa, 1 kes amuk dan 5 kes ugutan jenayah. Pihaknya memaklumkan hampir keseluruhan kes berlaku di daerah Besut dan Pulau Perhentian. Bagi kes tetak, kebanyakannya bermotifkan dendam kerana hutang berkaitan dadah. Sehubungan itu, pihaknya meminta orang ramai yang mempunyai maklumat untuk menghubungi polis. Menggunakan tukul dan serbuk lada untuk tujuan merompak kedai emas. Namun dua perompak itu terpaksa berputih mata selepas pekerja kedai bertindak menekan penggera keselamatan. Mereka cuba memecahkan kaca rak pameran menggunakan tukul dan cuba melempar serbuk lada kepada pekerja tetapi tidak berjaya. Perompak yang memakai topik leda bertutup penuh dipercayai seorang lelaki dan seorang wanita kemudiannya melarikan diri. Kejadian berlaku di Sungai Way, Petaling Jaya ketika 4 pekerja sedang melayan 4 pelanggan. Akibat kecewa ditipu oleh dua rakannya, seorang lelaki nekat menggantung diri di bilik sewanya di Jalan Raja Laut di Ibu Negara. Warga negara India berusia 30-an itu ditemui mati tergantung di siling dalam keadaan memegang sekeping nota pada 10.30 malam. Antara kandungan nota itu adalah mangsa tertekan kerana wangnya lesap dilarikan dua rakannya berjumlah RM39,000 yang disimpan untuk berhijrah ke Perancis. Jurucakap bomba ketika dihubungi berkata pihaknya menerima panggilan pada 11.36 malam dan 4 anggota bomba dan penyelamat Balai Bomba Titiwangsa ke tempat kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Akibat terbabit dalam kes buli dua pelajar tingkatan 2 yang dipaksa menjilat jalan dan menyalak seperti anjing baru-baru ini, 6 lelaki termasuk 4 juvana dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya pada Jumaat. 3 remaja lelaki berusia 17 tahun masing-masing mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan. Manakala 3 lagi yang lain dan seorang lagi juvana bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan dalam prosiding yang dijalankan secara tertutup itu. Mengikut pertuduhan, mereka bersama-sama didakwa menyuruh 2 pelajar sekolah menengah itu bersujud sambil menjilat jalan raya di kawasan belakang sekolah pada 1 tengah hari 29 Januari lalu. Tindakan sekumpulan pengikut ajaran sesat Millah Abraham untuk mengembangkan ajaran mereka gagal selepas bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menahan kira-kira 56 individu dipercayai pengikut dan pemimpin ajaran itu. Kesemua mereka ditahan ketika sedang mengikuti sesi pengenalan awal dilakukan kumpulan berkenaan.
Penahanan itu adalah yang terbesar membabitkan ajaran Mila Abraham di wilayah persekutuan selepas 2 serbuan dijalankan pada 20 Oktober dan 3 November 2014 dengan 23 orang ditahan. Kumpulan itu aktif mengadakan perjumpaan untuk memperkenalkan ajaran terbabit kepada pengikut baru. Dalam operasi itu, Jawi menahan 12 wanita dan 44 lelaki berusia antara 20 hingga 43 tahun di sebuah premis ketika sedang menjalankan kegiatan mereka. Ketika ditahan, kesemua mereka sedang mendengar penerangan diberikan 3 pimpinan mengenai ajaran itu. Jawi turut merampas pelbagai peralatan dan semakan awal mendapati mereka sedang menyampaikan doktrin palsu ajaran Mila Abraham bermula 7 petang hingga 9 malam. Di sebalik suasana sibuk dan meriah jual beli di Pasar Borong Kuala Lumpur, ada sisi gelap di situ sekaligus mencetuskan pergaduhan antara kumpulan kongsi gelap. Hasil siasatan, Harian Metro mendapati 2 kongsi gelap Myanmar yang bekerjasama menjaga pasar borong berkenaan berperang dengan kongsi gelap tempatan yang cuba masuk untuk mendapatkan wang perlindungan. Penghuni rumah kedai di Pasar Borong itu yang hanya mahu dikenali sebagai Hassan mendakwa, kumpulan kongsi gelap 36 mula mengganggu komuniti dan perniagaan mereka sejak 7 bulan lalu menyebabkan penjaga mereka yang juga kongsi gelap Myanmar berang. Menurutnya, ahli kongsi gelap 36 sering mengganggu mereka dan sebagai amaran, mereka membalas dendam. Kongsi gelap Myanmar menembak mati seorang ahli kongsi gelap 36 pada Jun tahun lalu. Wanita berusia 41 tahun yang mendera anak kandungnya berusia 5 tahun di Kampung Manis Perai, Pulau Pinang direman 3 hari sehingga 5 Februari ini. Perintah reman itu dikeluarkan di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam untuk siasatan lanjut. Polis memerlukan sedikit masa untuk melengkapkan siasatan secara teliti sebelum membawa kes berkenaan ke peringkat pendakwaan. Dalam kejadian 3 petang itu, seorang wanita ditahan selepas dipercayai memukul anak perempuannya berusia 5 tahun dengan senjata tumpul sehingga cedera teruk. Sekian sahaja kalender jenayah minggu ini. Jika anda mahukan lebih banyak berita menarik, jangan lupa terus ikuti laman web Harian Metro dan saluran YouTube di hmetro.com.my. Selain itu, pastikan anda ikuti kami di platform laman sosial seperti di Facebook dan aplikasi news channel serta HM Mobile. Sekian sahaja, jumpa lagi minggu hadapan. Salam hormat dan Assalamualaikum.